اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاحتفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي يا محمد يا عروس الخفيقين، يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. وجهك يا سعد يا كريم الوالدين، حوضك الصافي المبرر وردنا يوم النشور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مستجيب الدعوات، ربي ارحمنا جميعا بجميع الصالحات. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صلاة الله على أحمد عند تحرير السطور، أحمد الهادي محمد صاحب وجه المنير. يا الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. الفاتحة إلى أرواح والدينا ووالديكم وإلى أرواح المسلمين والمسلمات كافة عامة وإلى أهل النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa ibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyah ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ni kita sambung kitab Intipati Ihya Ulumuddin, iaitu tajuk besar dia adab-adab perkahwinan. Adab-adab perkahwinan. Jadi malam ni kita tengok berkaitan dengan tajuk perkara yang perlu diambil perhatian dalam memilih jodoh. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharaini amin. Perkara yang perlu diambil perhatian dalam memilih jodoh. Beberapa perkara yang dapat mententeramkan kehidupan yang perlu diperhatikan dan yang ada hubungannya dengan persoalan wanita, agar ikatan perkahwinan itu kekal selama-lamanya dan tujuan-tujuan hidup dapat disempurnakan. Perkara-perkara itu ada 8. Pertama, agama. Ini perkara yang perlu diambil perhatian dalam memilih jodoh. Pertama, agama. Pastilah agama inilah yang dapat membimbing kita yang mana betul, yang mana tak betul. Tak ada agama, macam mana nak memimpin, nak mendidik diri sendiri pun tak lepas, macam mana nak didik anak-anak. Yang kedua, budi pekerti, akhlak. Yang ketiga, kecantikan. Yang kelima, ringan mas kahwinnya ataupun ringan maharnya. Maksud ringan ni maknanya murah mas kahwinnya. Yang ke 5, subur, tidak mandul. Yang ke 6, gadis, anak dara. Ke 7, keturunan yang baik. Ke 8, bukan dari keluarga yang terdekat. Ini perkara yang perlu diambil perhatian dalam memilih jodoh. Jadi perkara ni kadang-kadang orang tak ambil peduli. Orang ambil yang penting cantik, tapi sebenarnya perkara-perkara ni, agama, akhlak, kecantikan, murah mas kahwin, ringan, subur, gadis. Sebab anak dara ni senang kita nak bentuk dia belum ada pengalaman. Kalau yang dah janda ni, dia ada pengalaman, dia boleh bandingkan. Saya laki saya tak ada macam ni marin, dapat yang baru, jadi dia ada susah nak ni. Awak pula pandai-pandai, dia kata kan. Okey, laki saya marin, nanti dia ada banding-banding, menyebabkan kita pula jadi ni angin. Seterusnya, keturunan yang baik. Keturunan yang baik. Dan yang terakhir, bukan dari keluarga yang terdekat. Ini ciri-ciri ya, perkara yang perlu diambil perhatian. Tetapi akhirnya perkara-perkara ni kadang-kadang jodoh dan tertulis. Cuma
sebelum berlaku tu, inilah ada ciri-ciri dia. Pertama, hendaklah wanita itu seorang yang soleh dan kuat agamanya. Ini merupakan asas yang utama sekali, dan inilah yang mesti diperhatikan dan diteliti. Sebabnya ialah apabila wanita itu lemah agamanya dan tidak menjaga harga diri serta kemaluannya, maka tentulah akan merosakkan nama dan kehormatan suami, memberikan noda hitam pada kehormatan suami, dan hatinya akan tergoda terus menerus dengan perasaan cemburu, dan dengan demikian akan sempit dan sukarlah kehidupan yang dihadapinya. Jikalau suami itu keras sikapnya untuk menjaga kehormatan dan cemburu, ini bererti hidupnya itu sentiasa dalam bahaya dan kesusahan. Tetapi jikalau suami itu menempuh jalan mudah dan menganggap ringan semuanya itu, maka ia seolah-olah mempermain-mainkan agama dan kehormatannya, serta dianggap tiada kehormatan dan harga diri. Demikian pula halnya wanita yang rosak agamanya, yang hanya membazirkan harta suaminya atau lain-lain lagi, maka kehidupan rumah tangga itu akan terganggu dan tidak ada ketenteraman sama sekali. Jikalau suami itu hanya berdiam diri dan tidak mengingkari perbuatan isterinya, ini berarti bahawa dia terikat dalam maksiat itu, dan ia benar-benar menyalahi firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jaga diri kamu dari api neraka, wa ahlikum, dan bukan sekadar diri kita tetapi ahli keluarga kita. Tetapi jika suami mengingkari perbuatan isterinya dan mengingatkannya, suami dia mengingkari perbuatan isteri dia yang melanggar agama contohnya, maka itu akan menyempitkan kehidupan dan memendekkan usia kerana sering bertengkar. Susah. Dia pilih isteri yang tidak ada agama. Maksud tidak ada agama ni maknanya yang ambil ringan tentang agama. Dia ada agama Islam, tapi dia ambil ringan. Satu orang yang mempunyai isteri, kalau masa dalam pemilihan jodoh tu, dia main ambil je asalkan cantik contohnya. Jadi dia tak menitik beratkan tentang agama. Jadi kalau dia dah kahwin, si suami tadi, isteri dengan tak tutup aurat, dengan tak sembahyang, agama lintang pungkang. Jadi kalau dia biarkan, makna dia ni termasuk dalam suami yang dayus. Dia biarkan ataupun dia terikat dengan maksiat, duduk dalam rumah tapi isteri tak sembahyang, isteri keluar rumah tak tutup aurat, dia biarkan, maknanya suami ni terikat dalam maksiat. Dan suami ni juga dikira dayus, dia tak tegur isteri dia. Antal haramu ala dayus, syurga ni diharamkan bagi orang yang lelaki yang dayus. Maknanya orang yang dayus tak boleh masuk syurga. Diharamkan masuk syurga bagi lelaki-lelaki yang dayus. Okey. Dia tak pilih agama. Lepas tu bila dah kahwin, bini tak sembahyang, bini tak tutup aurat, bini buat maksiat contohnya, kan? Bini buat perkara-perkara yang tak baik. Kalau dia tak tegur, laki pun berdosa. Sebab dalam Quran Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri kita dan ahli keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita. Okey. Kalau dia ni pula mengingkari perbuatan isteri,
kan asyik bergaduh je pula kan, maka itu akan menyempitkan kehidupan dan memendekkan usia kerana sering bertengkar. Balik rumah nak bergaduh, bertengkar kan? Jadi memendekkan usia. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan apabila kita hendak berkahwin, maka carilah yang benar-benar kuat agamanya. Cari yang betul-betul kuat agama. Jadi dia pun faham, kita pun faham, dia pun faham. Selesai masalah. Dia pun, kita faham agama, dia pun faham agama. Tapi kalau nak test, boleh lah kita cakap, saya ni orang kuat agama kan, saya cari perempuan yang jalang-jalang, saya nak dakwah. Tengok lah kan. Kadang-kadang poning kan kita. Ada satu kawan saya tu ustaz, tapi dia ustaz yang biasa-biasa lah kan. Dia jodoh boleh, tapi dengan satu orang perempuan ni, tapi orang-orang bila tahu dia nak kahwin dengan satu orang perempuan ni, orang-orang yang situ, kawasan situ, sekampung dengan perempuan tadi, weh, kau nak kahwin dengan dia macam terkejut lah. Kau nak kahwin dengan dia sebab family dia tak kuat agama. Dia pun tak apa kan. Sekurang-kurangnya bila ada satu orang ustaz masuk dalam rumah tu, adalah perubahan. Kawan saya tu bertahan lama juga, dalam 7-8 tahun lah kot. Akhirnya bercerai. Bila dah bercerai tu, dia dah kahwin lain. Jadi saya pun tanya, susah. Mula marin, dia cerita kan. Dia orang jadi tak semayang. Bila dapat ustaz, dia mula-mula tu dia ni, tapi mungkin berlakon dulu ke, tapi dia kata bila susah nak kojot subuh pun susah dia kan. Lepas tu dia punya melawan, dia punya botol lah, dia kata patutlah saya masuk nak kahwin marin. Dia kata bila orang tanya nak kahwin, kau nak kahwin dengan dia, orang terkejut kan. Susah dia kata. Dia ustaz sendiri susah, dia kata susah. Family pun tak semayang, susah. Poning dan dia kan. Tapi kalau orang yang dapat, dia cari satu isteri yang memang jenis zero agama, dia boleh bentuk, itu alhamdulillah kan. Tapi agak susah sebagaimana disebut ni kan. Tapi kalau perempuan tu memang niat nak cari, dia tak kuat agama, dia kata nak cari ustaz kan, seorang yang boleh bimbing lah. Niat dia macam tu tak apa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wa lihasabiha wa jamaliha wa lidiniha fazfar bizatid dini taribat yadaka. Artinya wanita itu dikahwinkan kerana 4 perkara: sebab hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Dalam engkau mendapatkan yang kuat agamanya, nescaya selamatlah kedua tanganmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wanita ni dikahwini kerana 4 perkara. Biasanya orang tengok harta dia, keturunan dia, kecantikan dia, agama dia. Tapi carilah yang kuat agama. Bagi yang bujang-bujang ni belum kahwin kan, nak cari yang kuat agama, jadi senang, dia faham, kita pun faham. Tapi kalau betul kita nak bimbing dia dan dia betul nak menerima bimbingan, okey lah, okey.
takut dia balik perangai lama. Kedua, carilah wanita yang baik budi pekerti. Sebab apabila isteri banyak bercakap, apalagi yang suka menutup nikmat dan kurniaan Allah, maka sudah pastilah bahayanya akan lebih besar daripada manfaat. Salah satu ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para kekasihnya, iaitu para aulia, ialah sabar dan tabah atas ucapan yang dikeluarkan oleh isteri-isterinya. Ada juga para aulia ni, Allah uji dia dengan dia mendapat isteri yang mulut boleh tahan, kan? Jadi diuji macam tu, kerana nak tengok sabar dia macam mana. Ketiga, carilah wanita yang cantik wajahnya. Ini memang diperlukan demi menenangkan hati suami hingga terhindar dari segala yang kurang baik. Memang demikianlah kehendak hati, yakni biasanya tidak atau kurang merasa puas dan cukup dengan wajah yang kurang baik. Perkara di atas kami utarakan supaya wanita yang mempunyai pegangan agama menjadi keutamaan, kerana wajah yang cantik itu tiada nilainya jika pegangan agamanya rosak. Wajah yang cantik itu tidak dinafikan menjadi pendorong ke arah perkahwinan, tetapi jika rosak agamanya, ianya akan melemahkan agama itu sendiri. Jadi anjuran untuk mengambil isteri yang cantik itu diertikan bahawa dengan kecantikan itu biasanya akan diperolehi kerukunan hidup dan keserasian dalam rumah tangga, serta saling cinta mencintai antara suami dan isteri. Bahkan syariat sendiri menganggap sunat untuk memelihara sebab-sebab kerukunan dan ketenangan rumah tangga, dan oleh sebab itu disunatkan melihat wajah wanita sebelum ia dikahwini. Bakal suami tu boleh, kalau dia pakai purdah pun dia boleh buka untuk tengok. Takut nanti pakai purdah, kan, mata dia bayangkan lawa bakal bini saya ni, mata macam orang Iran, dia pun tak tengok muka. Sampai bila dah aku terima nikah, buka-buka, Allah, mata dia macam orang Iran. Tak berkenan dengan dia punya apa yang dia nak. Tapi cantik tak cantik ni dia subjektif. Yang kita dapat masing-masing isteri masing-masing tu, yang tu cantik lah bagi kita, kan? Tapi cantik ni dia kata cantik lagi pun tak kekal. Kalau dulu cantik sampai masa hilang juga kecantikan tu. Tapi secara apa kata, hakikat dia, orang lelaki ni dia berkenan dengan perempuan ni memang berdasarkan cantik perempuan ni, cantik perempuan ni, kan? Tapi atas masing-masing, sehingga sampai kan disunatkan melihat wajah wanita sebelum dia dikahwini. Penting sunat tengok dulu, menunjukkan apa, lelaki tu bakal suami tu dia betul, memang konon dengan apa kehendak saya, kan? An Mughirah bin Syu'bah annahu khataba imra'ata faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam unzur ilaiha fa innahu akhra an yudama bainakuma. Artinya, hendaklah melihat wanita itu sebab yang sedemikian itu dapat menyebabkan timbulnya kerukunan antara kedua suami isteri. Yang sangat bertakwa kepada Allah SWT juga tidak suka mengahwinkan anak-anak dan keluarganya, melainkan terlebih dahulu melihat calon pilihannya, dan ini dimaksudkan untuk berhati-hati
dari tipu daya atau perkara-perkara yang tidak diingini. Al-Mashi berkata, suatu perkahwinan yang terjadi tanpa melihat pasangan masing-masing terlebih dahulu pasti akan berakhir dengan kesusahan dan duka cita. Ada suatu peristiwa yang terjadi pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, iaitu ada seorang lelaki yang sudah banyak ubannya, tetapi rambutnya itu dicelup dan diwarnakan hingga tidak nampak ubannya lagi, sehingga ia berkahwin. Kisah lelaki zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Lelaki ni dah banyak uban, tapi rambut tu, uban tadi putih, dicelup dan diwarnakan sampai tak nampak uban, warna uban. Kalau kita rambut kita putih, kita boleh celupkan, lomorkan rambut kita dengan inai yang berwarna merah, sunat. Nampak smart sikit kan. Putih tu dah tak nampak perang kan. Kalau sebelum ni dia panggil Pak Haji, dia tukar dah jadi Abang Haji. Hinggalah ia berkahwin. Lalu keluarga wanita itu mengadukan halnya kepada Umar dan berkata, kita semua sangka bahawa dia masih muda. Ambil kau. Lelaki itu dipanggil dan dipukul sehingga sakit. Kau dah ada uban, ingatkan kau muda rupanya bila dah kahwin. Inai itu dah makin hilang, nampak lah putih. Ketika itu Umar berkata, engkau telah menipu orang ramai. Penipuan itu terjadi kadang-kadang dalam bentuk kecantikan atau kadang-kadang dalam budi pekerti. Oleh sebab itu, mestilah menghindarkan penipuan dari segi kecantikan dengan cara melihat calon pengantin, dan yang berhubungan dengan budi pekerti dan akhlak dengan melihat keadaan atau bertanya kepada orang lain. Hari ini semenjak Covid ni, ramai perempuan-perempuan, wanita-wanita, dia ramai yang dulu yang daripada tak pakai tudung terus pakai purdah pun ada, pakai niqab. Kalau dulu tak pakai tudung, semenjak Covid ni, yang daripada tak pakai tudung pakai purdah, pakai niqab pun ada. Ada yang pakai tudung biasa, tapi semenjak Covid dah halang-halang pakai mask ni kan, dia terus pakai purdah. Memang ada, ramai. Artis pun ada. Jadi dah jadi satu trend pula tu. Bila dia pakai purdah tu, dia solek dia punya mata tu, menyebabkan orang lagi berkenan tengok orang perempuan pakai purdah, sebab muka tak nampak. Tengok lawa kan. Jadi kalau dia nak kahwin, dia kena buka tunjuk, takut menipu. Dia punya solek dekat mata dia tu, kan main lentik apa semua kan, tengok mata je, buka-buka, tak berkenan. Contoh kan. Oleh sebab itu, mestilah menghindarkan penipuan dari segi kecantikan dengan cara melihat calon pengantin, dan yang berhubungan dengan budi pekerti dan akhlak dengan melihat keadaan atau bertanya kepada orang lain. Tanya. Macam kita tak ada dah lah, tapi kita tanya mungkin untuk anak kita kan, macam mana keluarga dia, ada keluarga orang baik, macam mana dia kat rumah, baik anak dia ni. Tentunya kita tidak mendapat keterangan mengenai tabiat seseorang, akhlak dan budinya, melainkan orang yang benar-benar bijaksana, cerdik dan mengerti dalam persoalan ini, mengetahui keadaan baik yang zahir ataupun batin. Jadi orang yang diminta pandangan itu hendaklah dipilih dengan baik. Jangan kerana ia suka kepadanya lalu berlebih-lebihan memujinya. Jangan pula kerana ia dengki kepadanya lalu dilontarkan tuduhan yang tidak sepatutnya. Memang sedikit orang yang dapat memberikan pertolongan mengenai persoalan ini.
Jarang yang benar dalam pandangan, bahkan yang menjadi penipu dan menyesatkan sahaja yang banyak terjadi di sana sini. Oleh sebab itu memang demikian kebanyakan di dunia ini, maka berhati-hatilah dalam soal pemilihan jodoh. Tanya saudara mara dia kata, oh ya, anak buah saya tu bagus kan? Rupanya sebab dia nak bagi janji kahwin, padahal tak elok akhlak dia. Keempat, hendaklah ringan mahar atau mas kahwinnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri melarang membebankan dalam soal mas kahwin. Sebahagian sahabat ada yang berkahwin dengan memberikan mas kahwin sebutir emas yang berharganya, yang harganya ditafsirkan hanya 5 dirham sahaja. Sa'id bin Musayyab mengahwinkan putrinya dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan mas kahwin hanya 2 dirham. Putrinya itu dibawa ke tempat calon suaminya di waktu malam, kemudian dimasukkan di pintu hadapan, dan setelah itu ditinggalkannya. Kemudian setelah seminggu, datanglah ayah wanita itu dan memberikan salam kepadanya. Dalam sebuah hadis disebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min barakatil mar'ati sur'atu tazwijiha wa sur'atu rahmiha ayya alwiladati. Salah satu tanda keberkatan wanita ialah cepat berkahwin dan cepat mengandung, yakni melahirkan anak. Baik. Sebagaimana dimakruhkan mas kahwin yang tinggi bagi wanita, maka dimakruhkan pula bertanya harta milik wanita itu bagi lelaki yang nak mengahwininya. Maka dari itu janganlah perkahwinan itu menjadi kerana tamak pada harta wanita itu. Mas kahwin ni murah je sebenarnya, kan? Mahar tu murah je, ni 92 tu lebih je, murah. Yang menjadi tinggi itu hantaran ataupun hadiah, kan? Mas kahwin murah je. Kemudian dimakruhkan pula bertanya harta milik wanita tu. Tanya harta sebelum kahwin. Kau rumah kau berapa biji, kan? Gaji kau banyak mana, harta kau lagi kat mana banyak. Nanti jadi tamak nak kejar harta perempuan tu. Selain itu, apabila lelaki itu diberi hadiah, maka jangan sekali-kali pemberian hadiah itu dimasukkan untuk memperoleh balasan yang lebih besar. Oleh sebab itu, apabila ada suatu hadiah diberikan dengan tujuan atau niat untuk memperoleh balasan, ianya buruk dan merosakkan amalan, dan perkara ini dilarang, seperti yang difirmankan oleh Allah SWT, wala tamnun tastakthir, dan janganlah engkau memberi sesuatu dengan tujuan hendak mendapatkan lebih banyak daripada itu. Hadiah hantarannya. Jadi niatnya ialah memberi agar mendapat balasan yang lebih banyak dari yang diberikan. Niat lain. Kelima, hendaklah mencari wanita yang dapat melahirkan anak yang ramai. Oleh itu, sekiranya seorang lelaki itu mengetahui bahawa calon isterinya adalah seorang yang mandul, sebaiknya batalkanlah sahaja niat untuk mengahwininya. Melainkan lelaki itu sendiri redo, dah memang dah sayang. Isteri dia dah kata, bang, saya ni rahim saya dah kena buang, kan? Saya tak boleh ngandung. Tak apa. Itu lain cerita. Keenam, tapi soal tu serah kepada Allah Ta'ala. Tak ada, kadang orang tak cek pun, tak ada, mana tahu. Ada rezeki ada. Keenam, hendaklah wanita itu anak dara, bukan janda. Dalam perkara ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada sahabatnya Jabir radhiyallahu anhu, kerana ia mengahwini seorang wanita janda, hala tazawwaj tabikran tula'ibuha wa tula'ibuka. Artinya, alangkah baiknya kalau isterimu itu seorang anak dara yang engkau dapat bermain-main dengannya dan ia dapat bermain-main dengan anak dara, kan?
boleh bergurau dengan dia. Janda pun boleh juga bergurau. Cuma tu lah tadi perbezaan dia kan. Kita lebih-lebih dengan dia. Apa gesek-gesek laki saya mari, tak ada macam ni. Jadi itu beza dia. Anak dara ni kita yang bentuk dia kan. Tapi kalau dah dapat itu tak ada masalah. Cuma Nabi kata alangkah eloknya kalau anak dara. Tapi macam kita ni anak dara mana nak panggil pun pakcik kan. Ketujuh, hendaklah wanita itu dari golongan keturunan yang baik, dan ini bermakna wanita itu berasal dari ayah dan ibu yang baik, atau hidup dalam keluarga yang kuat pegangan agamanya, serta selalu melakukan kebaikan. Sebab wanita yang demikian akan dapat mendidik serta mengasuh putera-puterinya dengan adab sopan yang terpuji. Kita tentu maklum bahawa apabila wanita itu kurang baik didikannya, tentunya tidak dapat mendidik dan mengasuh anak-anaknya dengan baik. Pendidikan serta ajaran yang diberikan pada anak-anaknya mungkin didikan dan ajaran yang tidak baik juga. Dalam perkara ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takhayyaru linutafikum wankihu akfa'a wa ankihu ilaihi. Pilihlah tempat untuk meletakkan air manimu itu, dan kahwinlah dengan yang baik, dan kahwinlah dengan mereka. Tapi orang yang baik Allah tetapkanlah. Orang yang baik jodoh dia orang yang baik. Orang yang baik untuk orang yang baik. Biasa dapat yang orang yang memang tak baik, dapat dia tak baik juga. Kelapan, hendaklah wanita itu bukan dari keluarga yang terdekat, sebab perkara itu mungkin dapat mengurangkan syahwat. Kelapan persoalan di atas itulah yang merupakan perkara yang perlu diambil perhatian sebelum memilih wanita yang dikahwinkan. Yang terdekat sebab apa? Takut kan? Daripada kecil berkawan apa semua, sampai masa takut mungkin dapat mengurangkan syahwat. Tapi dah jodoh itu tak ada masalah. Cuma dia kata inilah kriteria 8 kriteria sebelum mencari pasangan. Kewajipan wali. Seseorang yang menjadi wali wanita yang hendak dikahwinkan itu wajiblah menjaga dan mengetahui tentang bakal pengantin lelaki yang akan menjadi suami. Kita sebagai bapa ni wali mujbir, wali kan, yang boleh kahwinkan anak kita ni, wajib menjaga dan mengetahui bakal pengantin lelaki tu. Kena yang lelaki nak dikahwinkan tu macam mana agama dia. Ini perlu diperhatikan demi kepentingan dan kebahagiaan wanita itu sendiri. Oleh sebab itu janganlah wali mengahwinkannya dengan seorang lelaki yang buruk budi pekerti dan akhlaknya, buruk pula wajahnya sehingga isteri tidak menyukainya. Juga jangan dijodohkan dengan lelaki yang lemah agamanya atau yang lalai melaksanakan hak-hak serta kewajipan syariat. Tapi nak buat macam mana hari ni kan? Benda ni dalam keluarga tu tak ada lemah agama, jadi menyebabkan dia bakal menantu dia datang rumah hari Jumaat ke waktu maghrib ke, dia nampak dia ni macam tak semayang je. Orang asar Zuhur selama dia dah masuk waktu asar, tak nampak pun dia bangun semayang. Habis dah keluarga tu dah macam tu, sesuai lah. Tapi kalau keluarga tu keluarga yang penting agama, pasti dia akan pilih.
nak yang ada agama. Demikian juga jangan dikahwinkan dengan seorang yang tidak sesuai atau sekufu dengan nasabnya. Kalau seorang wali itu mengahwinkan putrinya dengan seorang yang zalim, fasik, ahli bid'ah atau peminum arak, ini bererti ia telah menyalahi dan melanggar perintah agama dan mendapat kemurkaan Allah, kerana ia telah memutuskan hak keluarganya dalam soal pemilihan dengan pilihan yang salah. Pernah seorang berkata kepada Al-Hasan, putriku telah banyak kali dilamar, kerana itu siapakah sebaiknya yang patut saya kahwinkan? Al-Hasan menjawab pertanyaan itu dengan, kahwinkanlah ia dengan seorang lelaki yang bertakwa kepada Allah, sebab kalau suami itu mencintainya tentu akan dimuliakan, dan apabila dia membencinya tentu tidak akan menghinainya. Kewajipan suami. Kewajipan suami ni kita sambung minggu depan insya-Allah. Jadi dalam bab perkahwinan ni, pilih jodoh ke, tanggungjawab wali, semua dah komplit, dah diajar. Tapi kadang-kadang bapa-bapa ni dia tak peduli. Dia tahu power anak ni datang rumah, naik kereta kan, dah pakai kotor dah. Dia tak peduli ada tatu kat lengan ke kan, pakai rantai ke, ada bersubang sebelah ke, tak peduli kan. Sebab bapa bakal pak mentua pun lebih kurang 2 kali 5 kan. Tapi kalau orang yang agama, pasti dia akan ikut ciri-ciri. Sorry nak bagi anak kita, kita nak serahkan, kita dididik anak kita tentang agama daripada kecil sampailah besar. Tiba-tiba kita nak serah kepada orang yang bukan orang yang ada agama. Lebih-lebih lagi sekurang-kurangnya semayang 5 waktu tak tinggal. Bukanlah nak orang yang, maksud orang yang ada agama ni mestinya datang rumah ni pakai kopiah, pakai serban. Tak, orang yang ada agama sekurang-kurangnya 5 waktu tak semayang 5 waktu tu tak tinggal. Al-Quran tahu, baca solat, kalau dah semayang baca mestilah tahu kan. Ini kan doa kunut pun tak lopeh. Macam mana nak bimbing anak kita, macam mana nak bimbing cucu kita? Tapi inilah yang kesilapan yang berlaku hari ini. Sebab mak bapak tu sendiri, wali tu sendiri tak ada agama dalam diri dia. Maka sebenarnya kita tahu orang tu orang yang fasik. Orang yang fasik ni orang yang sedang dalam keadaan maksiat, dia buat maksiat, orang fasik. Tapi kita serahkan juga anak kita kepada orang yang fasik, maka kita sebagai bapa tu dosa kan? Tapi kadang-kadang kita pula kena tipu. Bahkan menantu datang rumah elok kan, tak nyompe-nyompe azan dan nak semayang, rupanya menipu. Nasib-nasib lah. Tapi berdasarkan agama memang dah lengkap lah, dia ajar kita kan cara nak memilih. Wallahu a'lam. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi halu bil uqadu wa tafariju bil kurubu wa tuqadha bihil ghaib wa tunalu bihir raibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammad
الذي تنحل بالعقد وتفرج بالكرب وتقضى بالفرج وتنال بالرغيب وحسن الختم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي بالعقد وتفرج بالكرب وتقضى بالوهج وتنال بالرهيب وحسن الختم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. منكم تقبل يا كريم.